Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Untuk pagi ni kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, belajar. So boleh jelas ya suara cikgu? Baik, so kita ulang kaji sikit. Kita punya bab yang bab yang apa ni? Kita punya substance abuse counselling model ni. Untuk pelajar dapat lebih jelas lah apa yang kita belajar, apa yang kita sentuh dalam bab ini. So pelajar boleh rujuk juga nota yang yang cikgu bagi dalam slide tu. Okey, ini ada yang kita kena faham antara model of sexual abuse counselling and treatment yang membezakan kaunseling-kaunseling kaunseling-kaunseling lain seperti kaunseling keluarga, kaunseling kerjaya, kaunseling personal. Ini membezakan antara kaunseling kaunseling substance abuse dengan kaunseling yang lain, iaitu kita faham dia ada 13 prinsip asas. Saya usahakan. Okay, kita ulang kaji sikit. 13 prinsip yang membezakan bagaimana rawatan dan pemulihan ini dijalankan, berbeza dengan klien-klien lain. Jadi klien yang menghadapi penyalahgunaan bahan, kita kena faham dia ada satu yang kita panggil sebagai addiction. So untuk untuk addiction ni, kita kena faham bahawa klien yang terlibat dengan dadah ni relapse akan berlaku, dan relapse dalam proses rawatan ini adalah suatu perkara yang normal. Jadi kaunselor bila berhadapan dengan satu klien, jadi bila dia datang sesesi seterusnya, kita buat hujan air kencing, kita dapati bahawa klien menipu kita dan klien masih lagi mengambil dadah. Contohnya dadah jenis opiat. Jadi itu adalah normal. Jadi kita akan pergi kepada prinsip yang seterusnya, kita tengok dia sebenarnya berada di level mana dan kita jadikan sebagai relapse prevention tu, kita kena pasti apa yang trigger dia untuk dia kembali relapse. Itu sebab di dalam model-model counselling abuse ni, kalau substance abuse ni, dia mesti menekankan satu lagi tahap yang dipanggil sebagai macam mana nak maintain untuk mengekalkan pemulihan tu. Sebab akan berlaku di mana apabila klien itu keluar daripada pusat ataupun telah menerima rawatan, mereka akan kembali relapse. Sebab trigger tadi tu. Sebab apa ada trigger? Sebab kita faham drug abuse ni atau mereka yang menggunakan dadah ni, mereka akan mengalami ketagihan. Dan apa yang dikatakan ketagihan ini? Ketagihan adalah satu penyakit yang menyebabkan struktur otak, dia hijack kita punya otak. Dan bagi mereka yang terlibat dengan dadah ni, mereka ada satu konsep yang dipanggil kerinduan. Mereka akan ingat sampai bila-bila. Itu sebab apabila mereka berhadapan dengan dadah, walaupun mereka sudah mengalami treatment, walaupun treatment itu 3 tahun, mengambil masa 3 tahun dan dia tidak tinggalkan 10 tahun. Tapi apabila jumpa dengan dadah, mereka akan trigger balik benda tu. Inilah cabaran kita bila berdepan dengan kaunseling penyalahgunaan bahan. Jadi apa yang cikgu katakan, dalam sesi kaunseling penyalahgunaan bahan, tidak pernah ada kata yang kaunselor itu gagal apabila klien itu kembali relapse. Kerana relapse ini adalah satu benda yang normal. Jadi kalau pada masyarakat yang tak faham, mereka akan kata kaunselor gagal sebab klien kembali menagih semula. Dia tak ada istilah gagal. So kegagalan dalam sesi kaunseling terutama dalam substance abuse adalah apabila kaunselor itu berputus asa untuk merawat klien dan dia dah putus asa. Tapi kalau dia rujuk lain, rujuk itu dia rasa dia tidak ada kepakaran itu. Jadi dia perlu merujuk klien ni mungkin kepada psikiatri. Tapi kalau dia berputus asa, dia malpractice dan dia unethical, itu yang dikatakan kaunseling itu gagal. Tapi kalau dia lakukan kaunseling itu selama banyak sesi, kadang-kadang mengambil masa selama 50 sesi. Kadang-kadang sampai sepanjang hayat dia membuat sesi dengan klien yang mengalami substance abuse ni lepas rawatan. Dia tak ada istilah gagal. Selagi kita tak berputus asa dan meneruskan sesi, dia kembali balik kepada relapse, lepas tu dia kembali pada rawatan, tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah gagal adalah apabila kaunselor sudah give up. Klien dengan give up tu biasa. Kita ni kaunselor tak give up. Kita akan terus bagi rawatan kepada dia dengan menggunakan 13 prinsip lah. Kan? Kadang-kadang kita bawa dia ke rawatan, kadang-kadang kita bawa dia ke psikiatri, kadang-kadang kita bagi dia ubat. Farmakoterapi kan, terapi ubat-ubatan.
Sebab itu merangkumi dalam proses. Kadang kita bagi dia teknik vocational sebab dia adalah pelbagai dan kita kena faham tiada satu prinsip pun ataupun satu rawatan tunggal untuk semua klien. Sebab klien ini unik. Dan kita juga menyentuh tentang task hierarchical model. Ada dalam task hierarchical model ni kita bagi tahu ada beberapa fasa. Kita nak tengok motivasi ataupun motivasi klien untuk berubah. Adakah dia dalam fasa pre-contemplation yang banyak penafian. Jadi salah satu halangan terbesar bagi seseorang itu menjalani rawatan atau pemulihan adalah dia berasa diri dia tidak ada masalah. Jadi itu dalam fasa dipanggil sebagai pre-contemplation. Dipanggil fasa itu klien selalu buat penafian. Saya tak ada masalah, okey je. Kan? Merokok ni tak ada apa-apa. Saya boleh kawal. So bila ada fasa macam ni, apakah strategi yang digunakan oleh kaunselor? Jadi setiap fasa tu dia ada dipanggil characteristic of client dan apa strategi yang boleh kita gunakan oleh kaunselor mendepani klien yang begitu. Jadi dalam successful model ni kita nak tengok apa? Change dia. Motivasi dia untuk berubah pada tahap mana? Adakah dia dah bersedia? Adakah dia masih ragu-ragu? Ataupun dia sudah ada perancangan? Ataupun dia sudah bertindak? Ataupun macam mana dia nak mengekalkan pemulihan? Okey? Itu kita guna the trans-theoretical model yang diperkenalkan oleh Posca dan Valencia. Kita juga ada 12 step facilitation of treatment ni self-help group lah. Biasanya individu perlukan sokongan daripada dia panggil support group. Support system. Iaitu support group mereka yang memahami. Kadang-kadang ada mereka yang tak faham. Contohnya dengan ketagihan alkohol. Bagi mereka yang tak faham, mereka cepat mudah give up. Jadi mereka yang terlibat dalam 12 step facilitation of treatment ni, self-help group ni adalah individu atau mereka yang pernah mengalami ketagihan dan mereka sudah sembuh. Dan mereka berkongsi pengalaman dengan kira-kira junior lah. Dengan junior-junior, bagaimana dia nak mengatasi trigger-trigger ataupun high risk situation. Apabila berhadapan dengan high risk situation, macam mana dia nak coping skill. Jadi dia berperkongsian. Dan dalam 12 step facilitation ni, penting bagi seorang kaunselor itu ada training ataupun latihan agar tidak salah gunakan. Sebab ada juga sini-sini yang mengajar tidak baik kepada junior. Contohnya dia duduk, dia kata kalau nak jual ganja ni kalau sikit tak bagus. Jadi macam mana nak keluarkan pasaran yang lebih meluas. Ada juga dia menggunakan itu sebagai platform untuk rekrut junior-junior yang baru untuk terlibat juga dalam industri-industri dadah ni. Jadi itu kena berhati-hati. Sebab ada juga individu yang terlibat dengan self-help group ni, dia bukan untuk proses penyembuhan kepada ahli-ahli baru, tapi dia nak menjadikan dia sebagai dia grooming untuk kedai-kedai dadah yang baru. Jadi itu sebab perlu ada pemantauan daripada kaunselor. Jadi kita tidak boleh biarkan walaupun dia adalah volunteer dan kita galakkan kebanyakan ahli itu adalah volunteer, tapi kita kena faham manusia ni unik dan dia ada pelbagai matlamat. Jadi kita pastikan dia mengikut 12 step tu. Jadi dalam 12 step ni kita lihat lebih kepada spiritual iaitu total surrender and membuahkan sifat keakuan tu. Okey, selagi dia rasa dia boleh kawal, selagi itulah dia bergantung pada diri dia, dia tak kuat. Jadi 12 step facilitation and treatment ni dia fokus kepada spiritual level. Maksudnya dia total surrender dan dia buang sifat keakuan ni. Maksudnya total surrender tu serah kepada satu kuasa yang lebih hebat daripada manusia. Itu kepercayaan daripada 12 step, iaitu Alcoholic Anonymous tu. Sekarang ni banyak bukan Alcoholic Anonymous je. Ada juga Narcotic Anonymous. Dia banyak sekarang ni dan dia melihat bahawa pendekatan ni sangat 12 step facilitator ni sangat bagus untuk memberi kesedaran kepada klien itu, iaitu tidak bergantung kepada manusia ataupun makhluk tapi bergantung kepada satu lagi kuasa yang kalau kita boleh istilahkan sebagai satu kuasa yang Maha Esa. Dan kita juga sudah sentuh action counselling model. Okey, action counselling model ni dah ada 3. Okey, yang pertama tadi kita tengok macam mana dia membina matlamat. Matlamat dia yang jelas, kita bantu dia matlamat jelas. Sebab kalau tidak ada matlamat yang jelas, susah untuk klien itu nak bergerak ataupun dia tak ada no direction. Okey, dia tak ada direction macam mana nak gerak. Kaunselor membantu dia membina matlamat. Okey, klien sudah ada matlamat, tapi matlamat tu kadang tak jelas. Okey, jadi kita bantu klien itu meletakkan satu matlamat yang jelas supaya dia ada direction. So lepas ada direction tu baru kita pergi kepada planning tadi tu lah. Kita buat perancangan macam mana nak capai. Dan akhirnya barulah pada action plan. Jadi dah ada 3 peringkat utama. Iaitu pertama membina hubungan yang baik. Kita kenal pasti apakah masalah klien
Sebab kita kena faham dalam kaunseling ni, kita kena faham klien itu unik. Walaupun dia ambil dadah jenis yang sama, katakan dia ambil ganja, dia ambil opiat, dia ambil alkohol. Walaupun dia ambil dadah yang sama, tapi sebab dia mengambil tu berbeza-beza. Dan apabila kita tahu punca sebenarnya, baru kita letakkan matlamat. So bila letak matlamat, dia perlu ada langkah-langkah macam mana nak mencapai matlamat ataupun planning. And then action plan tu lah. Jadi action tu kita akan belajar. Dan kita akan tengok sejauh mana komitmen yang diberikan oleh klien yang terlibat dengan dadah ni untuk berubah. Dan hari ni kita akan bincang tentang individual drug counselling model. Okay, yang ini kita akan sentuh. Okay, kita akan sentuh yang bab yang inilah yang terakhir ni, iaitu yang dipanggil sebagai individual drug counselling model. Dia ada empat fasa, iaitu dia sebenarnya digunakan oleh dadah jenis kokain ni. Kalau pelajar tengok dadah yang paling jadual satu adalah dadah jenis kokain ni. Sebab kokain ni bila dia kedua kali ambil. Dua kali dia ambil dia akan mengalami ketagihan. Jadi sangat kuat dadah ni dan dia tidak digunakan dalam bidang perubatan pun. Mungkin dulu orang gunakan kokain ni untuk menahan kesakitan atau menghilangkan rasa takut. Okay, dia digunakan masa di perang Vietnam dulu kan. Okay, di mana tentera Amerika masa tu dia telah injek dia punya tentera tu dengan kokain supaya hilang perasaan takut untuk berperang. Sebaliknya lepas dari kokainnya dari ketagihan dan ketagihan ni menyebabkan lebih teruk askar dia. Jadi itu sebab dia bina 4 model ni, iaitu pertama sekali dipanggil treatment initiation ataupun permulaan. Lepas tu early abstinence. So early abstinence ni maksudnya permulaan kepada nak menjauhi daripada larangan tersebut. Jadi isu utama dalam penagihan dia adalah dia ada perasaan rindu dengan dadah tadi tu. Jadi isu utama dalam pemulihan rawatan dan pemulihan dadah ni ada bagaimana kita nak menjauhi, nak jauh daripada dadah. Nak lupa bukan senang, nak lupa susah. Jadi nak jauh tu. Jadi itu dipanggil early abstinence, kita berpantang. Lepas tu kita nak maintainkan off abstinence tu, macam mana kita nak kekalkan rawatan tu ataupun abstinence ni dalam bahasa kita yang mudah iaitu berpantang. Kaedah kita berpantang kan. Kalau orang tu lepas berkatan atau baru melahirkan baby kan, dia ada istilah berpantang. Jadi istilah abstinence lah. Kalau istilah lebih dalam rawatan dan pemulihan ni, dia panggil abstinence. Macam mana kita nak kekalkan. Dan akhirnya kita akan adakan advanced recovery, pemulihan yang lebih advance. Baik, untuk individual drug counselling model ni, stage pertama dipanggil treatment initiation. Apa yang berlaku pada stage ni? Pertama, counselling at the beginning of the routine, the usual client who attend a counselling session always deny the addictive symptom they are experiencing. Ini biasa berlaku kepada tahap awal. Pada tahap awal, apa yang berlaku kepada individu yang terlibat dengan ketagihan atau penyalahgunaan bahan, dia selalu deny. Ini pattern biasa yang berlaku kepada klien, dia selalu deny. Kata tak ada apa-apa, saya okey je, saya ambil kadang-kadang suka-suka, dia deny. Jadi client thinks taking drug, their emotion become more stable and able to solve the problem they face. Dia kata apa? Dia boleh hadapi. Dia boleh hadapi benda ni, tak ada masalah. Dia okey je. Jadi pada peringkat ini, peranan kaunselor sangat penting. So apa peranan dia? Adalah dia memberikan pemahaman yang jelas kepada klien bagaimana dadah ini akan memberi kesan jangka panjang. Untuk jangka pendek kita rasa dia bagus. Contohnya mereka yang merokok, mereka bila merokok mereka rasa mereka lebih tenang. Mereka ada idea, mereka tak mengantuk. Itu jangka pendek. Tapi sebenarnya dia ada lagi satu kesan, iaitu kesan jangka panjang yang tak disedari. Contoh kalau pelajar-pelajar pergi ke hospital berkesempatan jumpa mereka yang sakit kanser paru-paru lah. Kanser paru-paru umur berapa 50 tahun umur ataupun 40 tahun kanser paru-paru. Kita tanya dia, apa punca pakcik sebab kanser paru-paru? Dia akan cakap, ni biasalah pakcik dulu merokok. Adakah dia merokok tu semalam baru dapat kanser paru-paru? Tak. Biasanya dia akan bermula daripada awal. Mungkin dia zaman remaja kan, zaman remaja. So pengambilan rokok tu akan bertambah, dia berkadar terus dengan stres yang dia hadapi. Kalau makin stres dia akan ambil. Jadi bukan satu hari dia dapat kanser paru tapi dia ambil masa. Jadi ini yang klien kena faham bahawa pencegahan dan
langkah awal tu penting untuk mengelakkan sesuatu yang lebih buruk dalam jangka masa yang lama ataupun ambil masa yang lama. Untuk untuk jangka masa pendek memang dadah ni memberi kebaikan. Memberi kebaikan, contoh apa kebaikan dia? Iaitu ketenangan dan dia rasa banyak idea lah. Itu dia. Jadi yang dalam fasa ni, peranan klien adalah macam sama juga membina hubungan tapi yang paling penting adalah kita cuba beri klien itu sedar bahawa dadah ini akan memberi kesan jangka panjang. The treatment content is the model is progressive. Therefore, the commitment to rechange and to recover fully can be seen within the first 2 weeks. Biasanya dalam masa ni, memang klien macam banyak penafian. Biasanya kalau kita bagi dalam tempoh-tempoh rawatan, dalam masa 2 minggu, klien still lagi bagi masa 2 minggu kepada dia untuk dia mempertimbangkan tabiat dia. Contoh kita paling mudah kita ambil tabiat dia merokok lah kalau dia nak hilangkan perasaan merokok. Okay, jadi masa yang kita bagi adalah dalam tempoh 2 minggu. The main issue highlighted with the issue of disclaimer a client, negligence, the abandon, the drug dump. Okay, yang tadilah kalau dalam isu yang ni, yang pertama sekali pelajar kena faham dalam fasa awal ni memang klien banyak menafi. Jadi kita jangan provoke dia pada sesi pertama ni. Kan kita ada istilah provokasi kan ataupun challenging. Ataupun kita challenge apa yang mencabar ataupun kita banyak guna provokasi dan mereka akan deny. Mereka kata saya tak perlu pun kaunselor macam awak kan. Kata saya okey je. Awak ingat ke awak boleh bantu saya kan. Saya dah banyak pergi profesional, lebih pakar, lebih pengalaman lagi. Awak ni baru setahun jagung kan. Awak rasa awak mampu kan ubah saya. Jadi kita akan terperangkap apabila kita provoke klien. Jadi yang penting dalam ini adalah kita memberi pemahaman kepada dia. Okay, kita beri pemahaman kepada dia dan kita banyak cuba memahami perspektif klien itu apa. Kita kena faham apa nilai dia. Okay, apa nilai dia dan akhirnya kita faham. Dan kebanyakan manusia secara fitrah, bila dia mendapat sesuatu benda yang tak baik akan berlaku pada diri dia, dia akan berubah. Tapi nak berubah tu dia memerlukan komitmen. Jadi first stage dalam treatment initial ni, dalam counselling model ni, kita tak boleh provoke klien. Tak boleh provoke klien, nanti klien akan lari dan kita tak mampu nak pergi stage yang seterusnya. Okay, the client motivation level need to be known at early stage to determine whether the client really want to change or just want to try the treatment. Dia akan sama, kita akan balik-balik perlu tengok kepada motivasi dia untuk berubah. Dia punya level nak berubah tu macam mana? Adakah dia ada kesedaran dan dah ada komitmen, adakah ada perancangan? Ada orang nak berubah tapi sekadar di mulut. Ada orang nak berubah tapi sudah ada perancangan. Ada orang nak berubah tapi bukan sekadar perancangan tapi sudah ambil tindakan. Ada yang dah berubah, dah ambil tindakan tetapi dia tidak mampu menghadapi situasi mendesak. Contohnya peer pressure, family factor, tak ada kerja. Jadi kita kena faham dulu bila dalam level ni adalah kita melihat motivation level klien tu, dia nak berubah tu tahap mana. Kata kat mulut ke, sudah ada perancangan ke, sudah pernah berubah tapi gagal. Jadi perlu klien kaunselor tahu pada tahap ni, selain daripada klien tu ambil dadah apa, jenis apa, level motivation for change tu also is very important. Untuk kita apa? Untuk kita rangekan dia. Ini klien jenis macam mana. Jadi bila kita faham, jadi pendekatan kita juga akan berbeza. Kita tak boleh gunakan pendekatan yang sama kepada semua klien. Okay, so kita kaunselor bila berhadapan dengan klien penyalahguna bahan, saya gunakan istilah versatile. Apa maksud versatile? Kita tak boleh bagi Panadol saja. Kita kena tahu tahap-tahap motivasi klien tu macam mana. Okay, the end of the issue, the counselor need to work hard to provide motivation to the client. Jadi pada tahap ini adalah kita nak bagi kesedaran kepada klien, iaitu kita nak bagi motivasi kepada klien. So macam mana kita nak bagi motivasi kepada klien? Dengan cara kita mengenal pasti perubahan yang datang dalam diri dia. Dia kadang manusia ni, kadang-kadang klien ni memang nak berubah. For sure kan. Kalau kita kata you nak datang ni nak untuk apa? Semua akan cakap nak berubah. Semua akan jawapan dia sama. Tapi kita nak tahu sejauh mana level dia tu. Yang ini klien kena buat, kaunselor kena buat assessment. Kalau kata nak berubah, yang datang ke kaunselor sama ada volunteer or involuntary ataupun bukan secara sukarela ataupun tidak sukarela ataupun dirujuk, for sure mereka akan cakap mereka nak berubah. Tetapi assessment kita as a counselor, kita kena pastikan level motivation of change tu. Level dia macam mana.
Jadi kita nak tengok sama ada motivasi dia nak berubah hanya sekadar di mulut atau sekadar dalam ingatan dan sudah ada perancangan. Okay? Jadi itu yang penting dalam treatment initial tu. Okay? And then kita pergi kepada stage 2 iaitu early abstinence. Focus of self-understanding by the client himself lah. Maknanya pada early abstinence ni, kita akan memahami klien tu daripada perspektif dia. Ini yang dikatakan sebagai genuine tu. Kita nak faham klien ni macam mana. Kita nak kategorikan klien macam mana. Jadi konsep and client need to identify the effect of psychological and physiological change that occur after leaving cocaine. Jadi kan kita kena faham, pelajar cikgu dah bagi tahu. Kita ada istilah withdrawal effect iaitu sindrom tarikan lah. Sindrom tarikan ni apa? Satu sindrom yang mana apabila dia tidak lagi menggunakan dadah, dia ada satu sindrom yang penarikan yang membuatkan badan dia tak selesa. Salah satu adalah dia mudah marah. Dia mudah marah, dia tak boleh nak fokus. Okey, dia macam meroyan lah. Dia macam meroyan. Dia tak boleh nak buat apa. Dia cakap sikit nak marah, emosi dia terganggu. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat dadah tu. Jadi dia ada withdrawal symptom. Jadi apabila dia nak ambil early abstinence, dia cuba mengambil langkah untuk tidak mengambil dadah pada dalam masa seminggu atau sebulan, kita kena faham ada kesan. Kena bagi tahu klien, mesti ada kesan psychological dan physiological. Ini bukan psikologi, iaitu dari segi psikologi dan juga biologi. Dia memang ada perubahan tu. Jadi kita kena maklumkan kepada klien dan kita kena pasti apa kesan dia. Dan setiap individu dia punya efek berbeza-beza. Withdrawal effect dia berbeza-beza. Ada orang boleh muntah. Ada orang dia pening. Ada orang dia tak selesa. Dia sakit perut. Jadi berbeza-beza. Jadi kita kena pasti pada early abstinence yang mana apabila dia dah tinggalkan dan dia bagi tahu dia adanya withdrawal symptom ni, sebenarnya itu adalah satu petanda positif kepada kaunselor. Bahawa ada satu usaha yang dibuat oleh klien untuk berubah tadi tu. Dia ada satu usaha. Kalau tak tinggal, dia tak ada abstinence, dia tak ada withdrawal effect tu. Sindrom penarikan tu, sindrom tarikan lah kan. Kita panggil sindrom penarikan kan. Sindrom tarikan tadi tu. Iaitu dia ada dapat gejala-gejala yang tak senang pada tubuh badan dia. Jadi kalau dia kata ada, mana kita dah tahu dah. Itu satu petanda positif mengatakan dia sudah berusaha. Jadi kita kena pasti masa early abstinence tu. And then the counsellor should identify the primary cause of client taking the drug and then seek out step 2, keep the client away from continuing to charge the drug by providing education on how to cope with the addictive symptom after leaving cocaine. Jadi bila kita dah tahu dia ada kesan tu tidak baik kepada dia punya tubuh dan juga psikologi. Psikologi ni dia akan melibatkan perasaan dan minda, perasaan, pemikiran dan perilaku dia. Kita bagi dia coping skill. Apa yang dia perlu buat supaya dia nak kekalkan supaya dia tidak mengambil dadah tadi tu. And then the counsellor encourage client to adopt the healthy lifestyle. Contohnya kalau dia hadapi macam ni, apa yang kita kena bantu dia? Jadi cara paling baik adalah kita nak bantu klien adalah dengan pemakanan yang sihat. Banyak minum air kosong, banyak berjoging. Kita nak bagi dia healthy lifestyle. Sebab kalau dia duduk, di dalam keadaan dia withdrawal effect kan. Jadi dia rasa macam withdrawal effect tu dia tak boleh nak fokus. Dia macam marah. Jadi satu cara dia mungkin dia pergi jogging ataupun dia pergi buat aktiviti-aktiviti yang menyihatkan. So change kat situ. Kita bagi dia coping skill. And then this stage, let's approximate 3 months to ensure the client completely recover from the symptom of the cocaine billing. Baik. Initial stage biasanya dia ambil tempoh dalam masa 2 minggu. Dia akan ambil masa dalam tempoh 2 minggu. Initial stage lah. Masih ada kat situ lagi. Nafi tak ubah-ubah pun. Cakap nak ubah tapi tak berubah. So dalam masa 2 minggu, kalau dia dah berjaya, dia akan masuk kepada yang dipanggil early abstinence. So dalam early abstinence ni, biasanya tempoh yang diambil untuk meleraikan diri dia daripada cengkaman dadah itu, iaitu dia mengambil masa lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi the treatment issue highlighted the counsel is the stage. Jadi apakah isu-isu yang kita kena fokus pada tahap early abstinence ni? Pertama sekali addiction tadi, ketagihan dia tu. Kedua, drug related method. Apakah yang berkaitan dengan drug? Contohnya apa yang berkaitan dengan peer pressure ke apa-apa sajalah. And other type of drug. Apa tu jenis-jenis dadah yang dia ambil. Okey, setiap dadah tu berbeza simptom dia. Dan nanti kita akan bagi pada isu-isu. Okey. Kita pergi kepada isu professional. Okay, itu adalah pada early abstinence yang berlaku kepada 3
bulan. So apa kata kunci dia adalah kita mengenali pasti kesan withdrawal effect apabila dia meninggalkan dadah tu. Itu dia punya kata kunci dia. Dan kita bagi dia coping skill yang sesuai dengan uh, macam mana dia nak kembali kepada healthy lifestyle tadi tu. Okey. Itu adalah stage yang kedua. Kita pergi stage yang seterusnya iaitu maintaining abstinence. Okey. Maintaining abstinence adalah macam mana kita nak kekalkan rawatan dan pemulihan tu supaya ia jauh daripada dadah. Dia meleraikan diri dia daripada cengkaman dadah tadi ataupun penyalahgunaan bahan. Jadi assist the drug addict to continue the process of maintaining safe hold and reminding the addict not to reacquire drugs. Assisting the drug addict in identify emotional cause, method of tackling stress in life by not reaching drug, providing opportunity to learn skills that can enhance their potential and provide support in aspect of behavior and attitude to change. Jadi pelajar dia punya keyword sini, kebanyakan individu yang kembali balik relapse adalah disebabkan kerana mereka tidak dapat mengatasi atau mereka tidak ada cara mengatasi berhadapan dengan situasi stres tadi tu. Jadi situasi stres. Contohnya mereka tidak dapat kawal perasaan marah. Jadi marah tu kita kategorikan sebagai stres. Mereka tidak dapat kawal bagaimana berhadapan dengan kekecewaan ditinggalkan oleh pasangan. Itu juga dalam keadaan stres. Jadi kebanyakan mereka yang mengambil benda ni, mengambil ubat ini sebagai satu cara untuk di coping skill. Jadi mereka tak ada coping skill yang lain melainkan mengambil bahan itu sebagai melegakan emosi dan minda mereka daripada overthinking dan anxiety tadi. Jadi kita istilahkan itu sebagai high risk situation. Jadi apa yang kita boleh bantu kat mereka adalah kita cuba beri coping skill yang lebih baik. Contohnya apabila mereka marah, mereka pergi mandi. Okay, apabila mereka marah, mereka pergi memancing. Kita tengok apa kesesuaian klien. Untuk kita apa? Maintain abstinence. Maknanya bila dia orang stres, dia orang tahu nak buat apa. Bukan mereka stres, mereka akan teringat balik nak merokok. Bukan nak ambil alkohol. Tapi bila mereka stres, mereka ada coping skill mereka yang lain. Itu yang penting kita nak belajar dia pada maintaining abstinence. Iaitu kita nak kekalkan, nak mengekalkan kepulihan tu. Ataupun nak mengekalkan bahawa mereka tidak kembali kepada itu, atau kita kena substitute dia, kita kena ganti. Nanti ini kita akan bincang dengan lebih dalam masa relapse prevention. Relapse prevention. Prevention berbeza prevention satu isu. Ini relapse prevention. Okay, the next chapter. Jadi the main learn and understand the change that happen to the addict so that early action can be taken if the addict do unwanted thing lah. Maksudnya kita dah bagi tahu di awal-awal lah apa dia nak lakukan apabila dia berhadapan dengan satu situasi yang kita panggil sebagai high risk situation tadi tu. The main factor in preventing the repetition process to addict is to maintain a recovery-oriented attitude. Jadi pada fasa maintaining abstinence ni adalah objektif utama kita adalah untuk nak mencegah pengulangan tu berlaku ataupun relapse tu berlaku. Jadi in the stage treatment begin in the 4th month with the 4 bulan with the assumption that the addict has reached or through a process self-preservation. Mana kita nak bagi dia masa 4 bulan. Fasa ni berlaku selama 4 bulan. Kita nak bagi ketahanan tubuh dia agar dia self-preservation ni pemulihan diri. Apa orang kata macam kawal diri lah. Bila dia nak, kalau macam biasa-biasa ni dia boleh kawal. Contoh dia dalam pusat-pusat rawatan kan, dia boleh kawal. Cuma bila kat luar nanti tu. Jadi kita nak ajar dia dalam masa 4 bulan macam mana bila berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin berlaku. Contoh dia jumpa pula kawan lama dia. Yang ajak dia macam mana dia nak dapatkan coping skill supaya dia tak terlibat dengan kembali kepada penyalahgunaan bahan. And then at this stage, the counsellor can explain the key issue related to the needs of the addict during the recovery process. Jadi dalam ni juga, counsellor telah membantu klien selain daripada coping skill, apa lagi isu-isu utama yang berkait dengan recovery process. Banyak. Contohnya, klien mungkin saja bukan saja terperangkap dengan ketagihan, tapi juga dia akan melibatkan isu keluarga, pasangan. Adakah pasangan dia boleh menerima dia balik? Adakah keluarga dia boleh menerima dia balik? Adakah dia boleh bekerja selepas tu? Adakah tempat lama dia bekerja tu nak ambil dia balik? Dan macam mana kalau dia tak bekerja, macam mana nak hidupkan kehidupan yang baru, kerja? Jadi itu sebab counselling mereka yang terlibat, counselling yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini, saya mengatakan
cikgu mengatakan istilah kaunselor tu mesti versatile. Sebab apa? Kaunselor ni mesti kadang-kadang terapi dia kena pelbagai. Kan, macam-macam. Jadi kadang-kadang kaunselor perlukan tahu tentang kejaya. Dan pada masa sama kaunselor juga tahu tentang ubat-ubatan. Tahu juga macam mana nak ambil test ELISA, iaitu ujian HIV. Sebab mereka yang terlibat dengan dadah kokain ni kadang mereka menggunakan suntikan jarum. Ataupun mereka yang terlibat dengan alkohol ni mereka akan melakukan hubungan seks serambang. Mereka tak sedar. Jadi sebagai kaunselor, dalam bila terlibat dengan kaunseling penyalahgunaan bahan ni, dia memang versatile. Dia bukan jadi duduk saja kan, lepas tu tunggu klien datang, lepas tu cerita-cerita, tak buat apa-apa, tak. Kita kena aktif. Iaitu kalau kena kerjaya, kita kena cari sama-sama kerja dengan dia. Okey, mana agensi-agensi yang membantu dia untuk mencari kerja. Jadi tak boleh duduk diam je. Jadi kalau kena pergi operasi, kena pergi operasi. Kena SOP, pakai boot. Sebab kita ada satu kes di mana dulu ada seorang, kalau kita tahu yang dahulu punya pembentangan, dia datang konon nak sopankan buka kasut. Kau sebut masuk rumah, sebab masuk rumah budaya Melayu buka kasut. Akhirnya dia terpijak jarum suntikan. Dan tak pasal-pasal pegawai pemulihan tu terkena HIV. Jadi kena faham SOP. Nampak macam ganas masuk rumah orang tak ada adat pakai boot. Tak, itu SOP dia. Jadi itu sebab kita kena faham kenapa dalam kadang istilah kita kena bertegas dengan klien ni. Dia tak nak pergi rawatan, kena paksa. Kan kalau kaunselor biasa mana boleh paksa-paksa kan? Suka dia tak. Dalam addiction, kadang-kadang paksaan itu merupakan salah satu kaedah untuk memastikan mereka terdapat rawatan. Tak mungkin mereka nak dapat rawatan secara sukarela, tak ada. Kan? Sebab mereka gunakan ubat itu pun sebagai mereka punya rawatan. Jadi kadang-kadang kena paksa. That's why kita kena kaunselor dalam terlibat dengan mereka terlibat dengan penyalahgunaan bahan, mereka bersertai. Kena banyak treatment, kena banyak terapi. Tak boleh sekadar sesi-sesi kaunseling biasa-biasa. Tak pasal-pasal kita kena cekik. Dia tiba-tiba dia withdrawal, dia datang, dia cekik kita. So dia kena juga tahu sedikit pertahanan diri, macam mana nak mempertahankan diri apabila klien menggunakan, sebab kadang-kadang mereka ada halusinasi. Lebih lagi mereka yang gunakan syabu, mereka yang gunakan ais. Bila mereka makan, mereka terus menggunakan penyalahgunaan bahan tersebut, mereka akan ada simptom-simptom halusinasi. Tak pasal dia cekik kita. So dia cekik kita nak buat apa, nak menjerit. Memang tak membantu. Jadi kita kena ada juga sistem pertahanan diri bila berhadapan dengan mereka. Dan mereka ni mulut manis. Mereka pandai memujuk. Jadi kita kena faham macam mana kita nak counter balik. Okay? Pada maintain abstinence ni, kita banyak membantu klien daripada bukan sahaja dari segi ketagihan tu. Kita sudah masuk satu fasa yang mana kita nak bantu dia cari bagaimana dia nak bekerja, bagaimana dia nak buka bisnes. Kita boleh bantu dia. Kalau kita tak mahir dalam bisnes tu, kita kena linkkan dia. Kita kena cari agensi yang dapat membantu mereka. Okay? So itu dalam maintaining abstinence. Yang akhir sekali yang kita panggil adalah stage yang terakhir, iaitu advanced recovery, iaitu pemulihan yang advance. The most important component of the recovery process is to prevent the process of repetition. It's very difficult because you want to, kita dah tahu bila klien ni berhadapan dengan substance abuse, mereka akan relapse. So dalam advanced recovery ni kita nak pastikan adalah bagaimana mereka tidak akan kembali kepada tingkah laku ketagihan ataupun tingkah laku yang lama. Client skills should be developed to avoid client retaking drug. Client need to be taught to identify the circumstance of signs that may lead them to reimbursement. Through client education, it will be easy to detect situations that can lead to repeated old habit. Among the signs, identify a negative change in attitude, mood, and behavior. The addict who exercise the precautionary attitude will be able to avoid negative behavior change and behavior. So apa keyword dia kat sini adalah memastikan bahawa klien mengekalkan pemulihan agar tidak kembali menagih semula, iaitu relapse. Ini pada advanced recovery. Jadi dalam proses ketagihan, macam Dr. Azmi beritahu, dia adalah proses lifelong journey, iaitu boleh dikatakan satu perjalanan sepanjang hayat. Jadi dia tidak ada istilah pulih sepenuhnya. Tidak ada. Dan dia sentiasa menjalani rawatan, tapi rawatan dia mungkin berbeza-beza. Tapi still dalam rawatan. Jadi kan bagi penagih yang sudah pulih, yang tidak lagi menagih lah, kita tak kata pulih sepenuhnya. It's very impossible berlaku. Bagi mereka yang terlibat dengan dadah, mereka sudah pulih. Dan cara rawatan mereka adalah memberi dorongan kepada penagih-penagih baru dan memberi motivasi kepada motivasi untuk berubah. Itu juga satu sejenis rawatan. Sebab apabila dia mengingatkan orang lain, sebenarnya dia mengingatkan diri dia.
Itu kena faham. Jadi bila dia datang bagi ceramah kepada pelajar-pelajar, kita boleh ambil dia. Okay, dia bagi ceramah kepada sekolah-sekolah. Dia real situation atau real experience dia alami kan. Apa yang dia alami dia berkongsi. Dia sharing moment lah dengan sesiapa. Itu juga merupakan satu proses rawatan berterusan. Itu sebab mereka yang terlibat dengan dadah ni, kita jangan tinggalkan dia macam tu. Jadi kita tarik dia balik, dia sertai NGO ke, dia sertai badan-badan, jadi sukarela, dia bantu balik adik-adik junior dia. Jadi bila dia bantu orang, itu juga satu proses mengingatkan dia bahawa dia sebenarnya perlu tinggalkan dadah. Jadi bila dia cakap benda-benda macam tu sebenarnya mengingatkan dia balik. Itu juga merupakan satu proses rawatan dan pemulihan. Okey, setakat ni jelas So saya rasa itu saja untuk sebelum kita pergi ke satu tajuk yang lebih menarik iaitu relapse prevention. Baik, cikgu buka untuk soalan, silakan. Cikgu mute Okey. Boleh dengar suara cikgu? Okey. Dengar. Okey, Nur Ikmal ada di talian? Nur Ikmal ada di talian? Ada. Ikmal, apa yang awak faham tentang stage yang pertama iaitu initial stage? Apa yang saya faham tentang Initial stage tu. Inilah pada model ni. step pertama. Okay, saya faham bahawa step ni adalah kaunselor perlu membawa kefahaman kepada klien bahawa dadah itu sangat berbahaya dalam jangka masa panjang. Walaupun kita tahu dadah tu dia membawa sedikitlah kebaikan pada masa pendek, tapi dia membawa kemudaratan kepada jangka panjang. Okey, pada awal ni awak tengok klien ni dia punya karakter macam mana? Biasalah pada awal treatment initial ni klien punya karakter macam mana biasanya? Dia lebih kepada menafikan yang Betul itu. Dia punya kunci dia memang menafikan. Dia kata dia tak ada apa-apa. Itu biasa. Okey. Itu adalah biasa yang berlaku kepada klien pada peringkat awal ni. Jadi kalau kita tengok penagih tu bila datang awal-awal kan dia macam tak patuh pada kita, dia macam banyak menafik, tak ada apa-apa lah kita tahu dia peringkat awal. Dan dia punya ketagihan pun sebenarnya tak teruk lagi. Tapi takkanlah nak tunggu teruk baru kita nak bantu dia kan. Kalau boleh kita bagi tahu. Jadi macam Nabi Kemal kata tadi, kita dah bagi tahu dia bahawa memang peringkat dia punya efek jangka pendek tu macam okey. Tapi kita nak bagi tahu dia kesan jangka panjang. Jangka panjang dia apa. Okey. Itu pada yang dipanggil initial ataupun pada fasa yang kita panggil sebagai fasa treatment initial. Lepas tu kita akan pergi pada early abstinence iaitu kaedah berpantang secara awalan. Okey, yang ni cikgu nak dengar daripada Azrina. Azrina ada di talian? Azrina ada di talian? Hello, cikgu boleh dengar? Okey, Azrina. Kalau tadi peringkat ini treatment initial tu kita bagi dia peringkat ni. Yang kalau early abstinence apa yang kita boleh bantu klien dari peringkat ni? Dekat peringkat ni, kaunselor boleh bantu klien dengan macam bagi tahu antara kesan yang klien akan dapat
kepada withdrawal symptom tu lah. Lepas tu kat sini juga kaunselor boleh beritahu apa tu kesan kepada pengambilan dadah dalam masa panjang ataupun pendek. Lepas tu kat sini kaunselor juga boleh encourage klien untuk melakukan aktiviti yang lebih sihat. Maknanya bila dia ada withdrawal symptom, kan dia bagi tahu dia pening, itu sebenarnya petanda positif. Petanda positif bahawa dia sudah ambil langkah untuk menjauhkan diri daripada dadah ataupun tidak mengambil dadah. Jadi bila dia tak ambil dadah, dia mesti ada withdrawal symptom yang kita faham. Withdrawal symptom ataupun kesan-kesan dia. Jadi bila dia kata ada kesan itu maknanya apa pelajar? Dia sudah ada satu petanda yang positif. Jadi kita cuba bantu dia. Kita bantu dia dalam masa macam mana dia hadapi coping skill dia dan macam mana dia ubah lifestyle dia, healthy lifestyle tadi tu. Okey, itu peringkat kedua. Seterusnya kita akan pergi. Cikgu nak dengar daripada Alif Najmi. Alif Najmi ada di talian? Ada. Alif Najmi. Okey, Alif. Bila kita pergi early abstinence dalam lebih kurang ambil masa 3 bulan, jadi kita akan masuk kepada maintaining abstinence. Apa kata kunci daripada stage kedua kepada stage ketiga ni? Kata kunci dia ialah daripada early abstinence ke maintenance ni, kita nak tengok macam mana dia nak kekalkan klien tu jauh dari dadah. Maknanya tadi yang tingkat kedua tadi kan, macam Azrina kongsi tadi dengan kita, daripada dua tu dia dah tahu kesan dia kan, macam mana nak kawal. So pada peringkat ketiga dia macam dia nak kekalkan supaya dia dapat withdrawal symptom tu, satu sindrom tarikan. So sindrom tarikan ni satu benda yang negatif lah pada tubuh badan dia. Sama ada dia muntah ke, dan macam dia nak kekalkan. Dalam tempoh berapa lama tu Alif Najmi? Kalau dalam nota berapa lama tempoh dia ambil? Dia ambil masa selama 4 bulan. Dalam masa 4 bulan. Maknanya dalam 4 bulan tu, kita katakan dia mesti lagi dalam maintaining lah, maintaining dalam stage yang ketiga. Jadi itu sebab kalau kita pergi ADK ataupun SPAN, dia ada tempoh rawatan dia 2 tahun. Ni tempoh rawatan tu 2 tahun untuk dia fully, dia panggil fully treatment lah. Di dalam tempoh tu lah. Jadi fully treatment. Jadi dalam masa 4 bulan tu, kalau dia dah ada 4 bulan di dalam, katakan dalam pusat PUSPAN tu lah, dalam pusat PUSPAN tu iaitu pusat pemulihan tu, 4 bulan mana kita tahulah dia sudah masuk ke fasa ketiga, iaitu dia cuba maintain lah. So cikgu nak dengar pula daripada Fatin Natasha. Fatin Natasha ada di talian? Okey, Fatin Natasha, selepas apakah fasa yang terakhir? Fasa advanced recovery. Okey, apa yang berlaku pada advanced recovery? Macam mana? Tak berjalan? Cikgu dengar? Okey. Proses pada fasa ni adalah proses pemulihan untuk mengelakkan proses pengulangan. Kaunselor perlu kenal pasti bagaimana klien tidak akan kembali relapse. Okey, maksudnya recovery process lah, lebih kepada relapse prevention. Okey, ini ada soalan daripada Izwani kan. Izwani tanya, cikgu kalau dekat tahap 3 tu kan ambil masa 4 bulan. Kalau dah 4 bulan dia tidak maintain, kira akan berterusan ke? Okey. Katakan dalam masa 4 bulan tu, dia masih lagi tak boleh maintain kan? Dia masih lagi tak boleh maintain. Jadi kita akan ambil, kita boleh track masa dia. Sebab itu adalah, kita panggil 4 bulan, 2 bulan ni adalah orang kata purata lah. Purata yang kita ambil daripada kajian-kajian lepas, mengatakan ini adalah purata lah. Kepada mereka yang menghadapi fasa ni berapa minggu? Dia 2 minggu. Lepas tu 3 bulan dan 4 bulan. Andai kata ada klien tu, dia tidak boleh. 4 bulan tu dia rasa lagi tidak boleh maintain. Jadi kita as a counselor di dalam penyalahgunaan bahan, kita tak percaya, bukan tak percaya sepenuhnya pada klien. Kita tak boleh percaya kata-kata klien sepenuhnya tanpa ada bukti-bukti yang lain. Contoh bukti-bukti yang lain, kita tengok ujian air kencing dia. Kita tengok tahap dia punya, kita ambil dia punya suhu badan ataupun kita tengok dia punya masa-masa tertentu. Contohnya kita ambil dia punya blood pressure kan. Sebab bila mereka mengambil dadah, contohnya dadah jenis kokain, mereka punya blood pressure ni tinggi. Jadi bila kata 4 bulan tu mereka kata tak boleh maintain. Mungkin sebab diorang tak boleh maintain, diorang nak stay lama kat PUSPAN.
Contohlah kat pusat ni. Jadi dia kata tak boleh. Jadi kita ada juga saringan-saringan tertentu yang menyebabkan kita boleh tahu mereka ni ada 4 bulan ke tidak. Jadi itu sebab kaunselor bila terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, kaunselor juga terlibat dengan macam BP, kena ambil tu. Ujian ELISA, ujian darah, kita tengok. Kita juga ambil urine test, kita ambil test klien punya ujian kencing. Kan? Jadi kata-kata awak dah okey dah sebenarnya. Jadi okey ke tak okey ada dua lah. Satu dia akan cakap lah dia dah boleh maintain. Satu lagi dia akan kaunselor akan buat ujian-ujian yang lain. Contohnya ujian kencing, ujian BP, semua tu ataupun kita tengok tahap kandungan kalau katakan nikotin kalau dikata dia ambil jenis opioid dia memang boleh kita cek satu test kandungan opioid dalam badan dia. Mungkin dia sudah boleh maintain. Sebab apa kita tahu dia maintain? Sebab dia tak ambil lagi lah. Kalau dia ambil aktif balik benda tu. Jadi dia akan ni dan biasanya ini adalah guideline. Waktu tu adalah guideline kepada adalah satu macam garis panduan kepada pegawai pemulih. Okey, dah 4 bulan dah ni awak dah masuk maintain. Jadi kita buat ujian dia dah boleh lepas. Jadi andai kata dia rasa dia tak boleh, kalau kita buat ujian masih lagi dia tak tahu, jadi kita akan teruskan, dragkan. Mungkin 4 bulan kepada mungkin 5 bulan atau 6 bulan. Dan dia bergantung kepada treatment kita punya assessment. Dia tak boleh simply kita kata awak dia kata jumpa kita, dia kata saya tak boleh maintain. Jadi kita terus drag masa dia tak. Jadi kita kena buat assessment. Jadi kalau assessment kita mengatakan betul dia perlukan masa, jadi kita baru bagi dia masa. Okay. Tapi bukan mudah lah, tak simply macam kita kata dia bercakap dengan kita. Kita ada assessment yang lain. Kalau kita pergi Puspen tu, dia buat macam-macam test. Okay. Dia bukan sekadar kita buat sesi counselling. Itu kalau pelajar kena faham. Sometimes sebelum dia masuk jumpa kita sesi counselling, memang kita suruh dia buat urine test. Kita buat sendiri urine test tu, kita tengok, okey dia ni ada ganja lagi, dia menipu kan kata tak ambil ganja. Tak ambil lagi tu. Lepas tu kita tengok dia ambil tak methadone. Kalau dia tak ambil methadone, kita suruh dia ambil methadone balik. Kan? Nampak macam mana proses tu berlaku. Okey. Okey, Izwani, boleh jelas ada ke kita jawab soalan tu? Izwani? Hai, Doktor. Boleh jelas tak soal jawapan tu? Boleh. Okey. So ada lagi soalan sebelum kita masuk ke tajuk yang baru? Okey, pelajar kalau tak ada, kita lihat dulu sampai kita masuk balik pukul 8.55 So kita akan masuk kepada tajuk yang baru iaitu relapse prevention. So pelajar boleh baca nota dulu supaya dapat gambaran awal. Kita akan masuk maintenance and relapse prevention. Kalau dalam lentera tu bab ke-7 Okey, pelajar boleh ni dulu, tag 5 dulu. Kita akan masuk balik 8.55.
Baik, Raja, kita akan teruskan kepada bab yang seterusnya, iaitu maintenance and relapse prevention. Okey, pelajar boleh buka tajuk maintenance and relapse prevention. So kita akan cover tajuk ni, iaitu pertama sekali kita akan kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan relapse tu. And then apakah penentu-penentu ataupun determinant ni adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh relapse. Dia kata faktor-faktor penentu. Okay. And then relapse prevention model, kita akan ambil 3 saja model, iaitu disease model, developmental model dan social learning model. And then kita belajar yang terakhir sekali, relapse prevention strategy. Apa strategi yang kita boleh bagi kepada klien ataupun kita panggil sini sebagai coping skill kepada klien yang terlibat dengan substance abuse. Okey, kalau kita tengok daripada segi definisi, relapse ni kita panggil dia sebagai uncontrolled return to alcohol or other drugs. Other drugs used following competent treatment or after a period of abstention. Abstention ni maksudnya macam ni. Relapse ni adalah suatu tingkah laku yang dia tak boleh kawal setelah klien itu menjalani satu rawatan dan pemulihan.
Setelah dia menjadi rawatan dan pemulihan, contoh kita dah bagi dia rawatan pemulihan masa tempoh 2 tahun lah. Kita ikut stage by stage tadi tu. Tiba bila dia keluar daripada pusat pemulihan, dia kembali kepada penggunaan alkohol ataupun other drugs tanpa dia boleh kawal. Dia tak boleh kawal dah. Maksudnya uncontrolled return. Maksudnya dia akan kembali menagih seperti dahulu. Itu dipanggil relapse. Jadi define as a return to drug use after a period of abstention or recovery. Maksudnya setelah dia menjalani satu tempoh pemulihan dan juga rawatan, jadi kembali balik menagih semula. Itu dikatakan relapse. Jadi ini adalah satu yang dikatakan sebagai the greatest problem substance abuser and their counselor face. Ini adalah benda yang selalu satu benda ataupun satu perkara yang biasa ataupun satu masalah yang boleh kita katakan yang normal berlaku kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan malah kaunselor itu sendiri. Dan 90% yang terlibat di dalam substance abuse treatment and recovery ini, dalam tempoh 1 tahun mereka akan kembali relapse. 90% tinggi. Ini kajian pada 2002. Kajian terkini kita belum semak lagi. Tapi nak mengatakan bahawa di dalam rawatan treatment and rehabilitation ataupun treatment atau recovery process of substance abuse, relapse ini adalah sesuatu yang kita kena anggap normal. Walaupun ia sesuatu yang normal, tetapi kita kena faham sebab bila dia menjalani satu rawatan, kita juga akan bagi dia yang dipanggil sebagai coping strategy ataupun strategi yang boleh digunakan apabila klien berhadapan dengan yang dipanggil sebagai high risk situation ataupun trigger. Kita bantu klien untuk buat coping skill dia. Okey, nanti kita akan pergi. Dan ada 3 different state iaitu return, iaitu non-problematic drinking. Okey, kita ambil kepada mereka yang menjalani rawatan dan pemulihan ketagihan alkohol. Jadi apabila mereka menjalani rawatan tempoh 2 tahun, mereka keluar daripada pusat ataupun mereka sudah menjalani satu tempoh yang dipanggil recovery process. Jadi apabila mereka terlibat, jadi mereka masih lagi minum alkohol tapi mereka minum disebabkan oleh ada satu perayaan-perayaan tertentu. Contohnya menyambut hari Christmas, satu perayaan, jadi mereka hidangkan alkohol. Dia minum tapi dia tidak ada apa-apa isu problem lah. Maksud dia tak mabuk, dia boleh still memandu. Jadi ini kita panggil dia sebagai return. Return lah. Okey, biasanya dia dalam keadaan betul-betul dia tak ingin tapi terpaksa dan dalam situasi yang tidak memaksa dan tidak problem, dia tidak berisiko. Contoh macam mana menyambut hari Christmas ataupun menyambut perayaan, dia minum sekadarnya untuk sosial lah, untuk nampak dia bersosial, saja minum. Jadi itu kita panggil dia sebagai return. Sleep ni adalah dipanggil kegelinciran. Temporary lapse, maksudnya kegelinciran. Maksudnya kalau dia minum, katalah dia sudah menjalani tempoh pemulihan dalam masa 2 tahun, dia keluar, katakan kita kata isu alkohol tadi kan. So dia ambil masa 2 tahun tu, dia dah ambil tempoh tu, tiba dia pergi gathering. Okay, gathering ke perjumpaan dengan kawan, ada disajikan dengan alkohol. Jadi sebagai satu nak menunjukkan semangat setia kawan, dia pun ambil. Lepas tu dia ambil, dia mabuk. Dia mabuk ketika tu. Kalau dia tak mabuk, kita panggil dia return. Tapi kalau dia dah mabuk, kita panggil dia sleep. Dia tergelincir. So hari tu dia mabuk, besok dia tak ambil dah. Besok dia dah tak ambil dah. So dia dah sedar, dia diri dah. Dia dalam tempoh, dia dah nak tinggalkan alkohol ni. Jadi dia tak nak jadi alkoholik dah. Jadi dia mabuk, dia minum tu mabuk. Jadi kita panggil tu sebagai sleep ataupun temporary lapse. Dalam istilah kita panggil kegelinciran lah. Relapse ni macam ni. Katakan dalam tempoh dia dah buat pemulihan, lepas tu dia jumpa kawan-kawan dia. Kata alumni ke apa ke, kawan-kawan lama dia. So dia minum alkohol. So bila dia minum alkohol, dia mabuk. Besok dia tak ada dah gathering tu. Tapi dia kembali balik tabiat asal dia. Dia minum balik. Walaupun tak ada gathering tadi. Jadi itulah dia kata return to uncontrolled substance use. So dia ambil dia dah seperti tabiat lama dia yang dulu. Kita kata relapse. Okey. Dan sebelum dia pergi relapse ni, sebelum dia pergi kepada relapse ni, dia ada satu fasa dia panggil sleep tadi tu. Masa sleep itulah yang kita nak bantu klien macam mana dia tidak pergi ke relapse. Jadi itu sebab dalam proses rawatan dan proses pemulihan dan rawatan ni sebaik-baiknya apabila kita dah tinggalkan dia, tinggalkan semua. Jangan nak cuba-cuba ke macam nak kata setakat nak mula-mula kan. Nak tak ada je sekadar seminggu sekadar nak geli-geli ke, tak boleh.
sebaik bila kita tahu tu kelemahan kita, kalau kata alkohol tu kelemahan kita, sebab apa kita kata kelemahan kita? Sebab kita pernah terjebak, kita pernah tersungkur minum alkohol. Katakan bagi mereka yang alkohol ataupun bagi mereka yang terjebak dengan ganja. Kita tahu kelemahan kita, kalau boleh pergi. Kita tahu kalau gathering ke, kalau ada perayaan ke, ada apa-apa function, mesti dia akan hidangkan alkohol. Kita dah tahu benda tu dah. Dah tahu tu kelemahan kita, sebaik-baiknya adalah untuk mengelakkan return, slip and relapse. So kalau baik jangan pergi terus. Kalau keadaan terpaksa juga, so minum sekadar lah. Tapi yang sebaik-baik dalam abstinence adalah meninggalkan sepenuhnya. Okey. Jadi kita dah terang tadi Jadi dia beginilah. Jadi bila kita tengok dia punya rantaian dia punya circle kita dulu. Dia dah return. So return ni dia dah masuk lampu oren slip ni nak pergi ke merah. Jadi slip ni kita akan tengok dia punya abstinence violation effect dia. Kesan dia panggil abstinence violation effect ni belajar kalau nak faham dia macam ni Kita dah cakap pada diri kita dah tak nak ambil, kata kita tak nak ambil rokok. Okey, tadi kita ambil alkohol, ni kita ambil rokok. Kita dah beritahu dah kepada diri kita tak nak lagi merokok. Kita tak nak lagi merokok, kita dah ambil dah. Tiba-tiba kita dah cakap pada diri kita, tiba-tiba kita pergi parti. Kita pergi jumpa lah macam contohnya alumni kan. Alumni jumpa dengan kawan lama. Jumpa dengan kawan lama, kita ambil rokok. Kawan kita paksa, kita pun tak tolak lah sebab atas dasar dah lama tak jumpa. Jadi kita pun nak social, kita ambil rokok balik. So bila kita ambil rokok tu sebenarnya kita telah masuk fasa yang dipanggil abstinence violation effect. Kesan pelanggaran tempoh berpantang. Dekat sini maknanya kita sudah macam orang kata apa kita rasa kita sudah melanggar perjanjian yang kita telah tetapkan dalam diri kita. Jadi kalau kita tak dapat atasi AVE ni, kemungkinan untuk relapse tu tinggi. Dia ada istilah macam ni dah alang-alang menyeluk perkasan biarlah sampai ke pekalengan. Biar rokok biarlah sampai high. Dia macam tu. Dia dah ada istilah macam tu. Jadi istilah yang kita guna dalam istilah psikologi kita panggil abstinence violation effect. Maknanya bila dia sleep tu, katakan dia dah cakap diri dia tak nak lagi dah terlibat dengan ketagihan tu ataupun dia tak nak lagi merokok lah ni pada contoh paling mudah. Dah buanglah rokok. Kawan dia pun tahu dia dah tak merokok. Dia dah beritahukan kawan dia. Tiba-tiba kawan dia nampak dia merokok. Kau kata kau dah tak merokok, kenapa kau merokok? Tapi sebenarnya fasa tu dia panggil sleep. Sleep lagi, kegelincir. Dia belum relapse lagi. Pada fasa sleep ni dia nampak kawan-kawan dia kata dah tak nak merokok. Tiba-tiba nampak merokok. Kawan dia pun kata kau merokok. Jadi bagi mereka yang tak kuat, jati diri dia tak kuat, dia akan ada dipanggil abstinence violation effect. Dia kata dah alang-alang aku menyelup perkasan biar sampai ke bakal lengan lah. Dah alang-alang aku merokok ni biar sampai high. Ataupun kalau dia ambil alkohol, alang-alang dah minum ni biarlah sampai mabuk. Alang-alang aku ambil ganja ni biarlah aku sampai dapat high. Ataupun sampai dapat apa dia kata kaya dia dapat. Jadi kalau masa sleep ni kalau kita tak berhati-hati dia akan jatuh kepada relapse. Ni yang istilah yang kita selalu guna pakai ni. Kan? Istilah yang kita pakai adalah alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke bakal lengan. Tapi istilah tu tak betul. Tempat tu letak tak betul. Selalu digunakan oleh penagih. Alah cikgu dah alang-alang menyelup perkasan je biarlah sampai ke bakal lengan. Biar nak isap biar sekali high biar dapat dia punya betul-betul. Kalau makan tu biar kalau istilah kita kalau makan biar sampai kenyang. Macam tu istilah dia. Tapi kalau yang terbaik adalah berhenti sebelum makan kan. Jadi sleep ni apabila kita makan, kita punya istilah kita rasa kita dah kata kalau yang paling mudah lah. Kata contoh kita diet. Kita ada diabetes. Okey. Katakan diabetes, contoh paling mudah kita diabetes, kita dilarang ambil gula dan kita memang suka makan gula manis-manis. Tiba-tiba kita makan es krim. Kan? Alah makan es krim sedap pula lah. Mula-mula nak rasa-rasa. Tapi dah rasa dah. Jadi dia akan masuk dalam dipanggil fasa sleep tadi tu. Jadi pada fasa sleep tu, itu dipanggil sebagai abstinence violation effect. Dia kata alah sedap betul lah. Es krim ni sekadar 1 kali jilat, 2 kali jilat tak sedap. Jadi dah lama makan habis aku ambil semua. Jadi daripada dia tempoh berpantang ambil gula, dia rasa sedap sangat manis tu biarlah makan sampai kenyang. So dia masuk relapse lah. Dia dah masuk tempoh relapse. Jadi dalam banyak-banyak circle antara relapse, return sleep dan relapse, paling perlu berhati-hati adalah pada fasa sleep ni. Supaya ia tidak pergi ke cycle seterusnya iaitu relapse. Okey, apa sebab mereka boleh terjebak? Jadi banyak dia punya faktor-faktor dia, determinant of relapse ni, faktor-faktor yang penentu dia. Pertama self-efficacy dia.
Self-efficacy ni macam mana konsep dia lah, konsep kendiri dia, keyakinan dia. Ada orang konsep kendiri dia, bila dia makan aiskrim, dia boleh kawal. Tak apa, aku sekadar nak cuba dia. Walau apa pun terjadi, aku akan berhenti dan aku tidak akan ambil minum sampai kenyang. Aku boleh kontrol. Jadi self control dia bagus. Jadi self control dia bagus, dia boleh kawal dan dia yakin dia boleh kawal. Jadi kita panggil self efficacy. Ini istilah je lah, tapi nak mudah faham adalah macam mana dia boleh kawal diri dia apabila berhadapan dengan situasi yang berisiko. Apa saja benda yang trigger, situasi yang trigger dengan dia, kita panggil dia high risk situation. RIS. Ingat pelajar, dia panggil trigger ataupun HRS, high risk situation. Maknanya apabila dia berhadapan dengan satu situasi yang trigger, dia dipanggil high risk situation. Dia sudah berada dalam satu situasi yang bahaya yang menyebabkan dia boleh kembali relapse. Tapi kalau self efficacy dia rendah, alang-alang makan biar sampai kenyang, alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pekalengan. Itu istilah tu dia panggil salah tempatnya. Jadi dia salah letakkan makna tu. Jadi dia panggil AVE tadi tu, Abstinence Violation Effect. Jadi bila efficacy dia rendah, dia rasa dia tak boleh kawal. Dia rasa kalau bila lagi nak dapat makan sedap-sedap ni, bukan selalu dapat makan sedap. Kalau dia ada diabetes kan, dia tak boleh makan gula. Bila lagi dapat makan sedap dia, masa ni lah aku nak hantam cukup-cukup. Jadi self efficacy dia tak boleh kontrol benda tu. Jadi salah satu sebab kenapa mereka yang menagih dadah tu terlibat balik dengan dadah sebab self efficacy dia rendah. Apa dia? Kawalan diri dia rendah. Dalam bahasa mudah, dalam bahasa kita, orang-orang kita panggil dari sana ada dia tidak dapat mengawal hawa nafsu dia. Dia tak boleh nak kontrol hawa nafsu dia. Jadi bila hawa nafsu dia sudah menguasai diri, dia akan ambil lah benda tu. Jadi self efficacy ni istilah yang digunakan oleh pakar-pakar psikologi yang mengatakan macam mana dia dapat mengawal diri dia. So dalam Islam kita panggil macam mana dia nak mengawal hawa nafsu dia daripada terjebak dengan benda-benda yang menarik kepada keseronokan. Dan keseronokan yang sementara itu membawa dia kepada kehancuran sepanjang masa. Lagi satu, outcome expectancy, jangkaan outcome yang dia dapat. Contoh katakan kalau dia merokok, katakan dia merokok kan, dia punya istilah dia, kalau dia tak merokok, dia akan nampak dia ni jenis orang yang tak macho tau. Itu dia punya outcome expectancy, jangkaan hasil dia. Jadi bila dia merokok, dia nakkan kawan-kawan kata, kau ni memang hebat lah kan. Tengok. Jadi dia punya expectancy tu, jangkaan dia. Contohnya kalau dia ambil alkohol. Okay, kalau dia ambil alkohol, dia rasa dengan ambil alkohol saja yang boleh beri ketenangan pada dia. Jadi jangkaan yang positif terhadap pengambilan bahan tersebut menyebabkan dia akan kembali relapse. Contoh, dia berhadapan dengan isu kejaya. Sudahlah kerja dah tak ada. Keluarga dia asingkan dia. Pasangan dia minta cerai. Kan, pasangan minta cerai. Kawan-kawan semua lari daripada dia. Kan dia tertekan. Dia dalam keadaan tertekan. Support system tak ada. Jadi satu cara je yang dia rasa untuk menenangkan diri dia adalah ambil alkohol. Dia ada punya outcome expectancy tu. Dia punya jangkaan hasil kalau dia ambil alkohol tu. Kalau kata ambil alkohol tu positif, kecenderungan dia untuk relapse tinggi. Kalau dia punya outcome expectancy dia kata macam ni, kalau aku ambil alkohol ni menyebabkan lagi aku lebih teruk. Hidup aku lebih tak keruan. Kalau outcome expectancy dia negatif kepada sesuatu bahan tu, dia tidak akan ulang balik ambil dadah tersebut. Tapi kalau outcome expectancy dia positif, kan biasanya relapse ni positif lah. Dia cakap, kalau dia ambil dadah ni, kalau dia ambil alkohol ni, aku boleh jadi tenang, aku tak boleh nak fikir dah. Sekarang ni aku menghadapi masalah bertimpa-timpa. Sudah jatuh di timpa tangga. Macam mana kan? Macam-macam dia fikir. Overthinking. Dia tak boleh nak kawal benda tu. Bimbang dia semakin tinggi. Jadi dia kata, kalau kau ambil alkohol ni, boleh tenangkan aku sikit. So dia ambil lah. So jangkaan positif terhadap bahan tadi tu menyebabkan dia kembali relapse. Tadi self efficacy. Yang kedua, outcome expectancy. Yang ketiga, craving. Craving ni apa Craving ni mengidam. Mengidam, dalam bahasa kita mengidam. Okay, mudah faham. Contohnya, kita ni dah lama tak balik rumah. Kita balik kampung, kita berjauh daripada kampung. Kita nak faham craving ni daripada bahasa yang mudah. Kita tak balik kampung dah lama. Kita teringin masakan cekodok mak kita. Goreng pisang lah. Kita kata mak kita cekodok pisang. Kan panggil apa? Cucur. Cucur pisang. Kita tahu cucur pisang mak kita paling sedap. Jadi dah lama ni. Dah lama kita tak balik kampung. Kata dia 2 tahun sebab PKP, 2 tahun, 3 tahun tak balik. Jadi sebenarnya craving tu makin meningkat tau. Semakin kita jauh, sebenarnya bukan melupakan kita terhadap masakan ibu kita. Tapi dia akan membuatkan kita craving sebenarnya. Lebih menyebabkan kita craving. Jadi bila dah balik, kita dah bebas dapat jumpa mak kita pula buat cekodok pisang, cucur pisang yang kita ada. Takkan kita tak makan.
Sebab benda tu dah lama kita rindu. Begitu juga dengan dadah. Dalam tempoh rawatan 2 tahun kita berada di pusat pemulihan, sebenarnya kita craving. Kita rindu. Sebenarnya dalam istilah kerinduan. Kita rindu kat benda tu. Sebab kita tahu sedapnya ambil ganja contoh. Macam tu sedapnya masakan ibu kan. Sedapnya kalau mak aku masak, cukur uduk pisang ni memang sedap. Itu yang kita pegang tau. Yang tu kita pegang rindu. Jadi semakin lama kita tak dapat masakan ibu kita. Bukan maksudnya kita lupa masakan tu. Semakin kita rindu dan craving. Yang ini yang bahaya bila kita terlibat dengan dadah ni. Sebab makin lama rindu tu semakin menebal. Dan bila kita berjumpa dengan bahan tersebut, itu yang trigger tu. Itu sebab kita nak ke tak nak, nak ke tak nak, nak ke tak nak, nak ke tak nak. Biasanya kalau self-efficacy kita rendah, outcome efficacy kita positif ke arah benda tu, kita akan ambil balik bahan tersebut. Nampak belajar Jadi craving ni kerinduan. Jadi itu sebab bila kita terlibat dengan substance abuse ni, kita panggil istilah dia sudah jatuh cinta. Kita sudah jatuh cinta. Benci tapi sayang. Benci tapi sayang. Dia akan rindu tau. Bila kita lama tak jumpa, kita tak akan hilang tau dalam minda kita. Kita akan lebih rindu kat dia. Ini yang dipanggil substance abuse ni, kita panggil sebagai satu bahan yang membuat kita telah jatuh cinta dengan bahan tu. Jadi makin lama kita tak dapat, kita makin rindu lah. Contohnya dah lama kita tak tengok anak kita. Dah lama kita tak tengok ibu bapa kita. Dah lama kita tak tengok pasangan kita. So makin jauh sebenarnya dia makin rindu. So bila jumpa, jadi benda tu sebenarnya dia akan teruskan balik aktiviti lama dia. Itu faktor ketiga kenapa individu boleh relapse. Yang keempat, coping. Coping ni adalah dia tidak ada strategi. Dia tidak ada daya tindakan. Contoh macam ni. Kalau dia individu ni biasanya kalau kata dia marah, bila berhadapan dengan situasi yang tertekan, dia akan marah. Jadi marah ni menyebabkan dia akan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan, contoh kalau dia marah, dia ada kesan lain pula. Nanti orang tak suka dengan dia kena buang kerja. Jadi nak kawal marah tu bukan senang. Jadi cara coping skill dia ambil isap rokok ataupun minum alkohol. Jadi minum alkohol dia tenang. Itu je coping yang dia ada. Berhadapan dengan situasi yang tertekan, dia mudah marah, ambil alkohol. Tenang balik. Jadi cycle di situ je. Sebab dia tak ada coping lain. Jadi lebih banyak daya tindak yang dia ada, lebih banyak coping skill yang ada, lebih sukar untuk dia pergi kepada relapse. Tapi kalau dia tak ada coping skill yang baik, dia akan kembali relapse. Berbeza pula dengan individu, dahulu punya cerita. Dulu dia dalam fasa alkohol. Dia dalam situasi tertekan, dia mudah marah, dia ambil alkohol, dia tenang. Itu coping skill dia. Macam itulah dia punya cycle, dia pusing. Akhirnya dia jadi ketagih. So bila dia ketagih, tak payah situasi tertekan pun, tak payah marah pun. Dia akan ambil juga alkohol tu berulang-ulang tanpa ada situasi. Itu maknanya dia sudah mengalami ketagihan, dia sudah bergantung kepada bahan tersebut. Tadi yang mula-mula dia ambil bahan tersebut disebabkan situasi. Sekarang ni bukan situasi, tetapi dia sudah ketagih, maksudnya dependent dari segi psychological and physiological. Dia sudah ada bergantung dari segi psikologi dan fisiologi. Itu je lah cycle dia kan. Lepas tu dia pergi pusat pemulihan, dia belajar macam mana coping skill bila berhadapan dengan situasi yang tertekan. Jadi bila dalam situasi tertekan, dia marah. Jadi apa yang dia boleh belajar adalah dari keadaan dia berdiri, dia duduk kan. Dia duduk, dia baring, ataupun dia minum air, ataupun dia mengalihkan pandangan dia, ataupun dia pergi ambil wuduk, ataupun dia buat apa-apa aktiviti. So dia tak ambil lah alkohol tu. Tapi sebab dia tak ada coping tu, dia tak ada daya tindak tu, jadi dia akan ambil alkohol. Tapi bagi mereka yang ada coping skill, menghadapi perasaan marah dan situasi yang tertekan tu, jadi dia kurang ambil untuk relapse. Jadi dalam determinant of relapse ni, coping punya scope ni, jika dia kurang coping skill dalam hidup dia, untuk dia kembali relapse tinggi. Cikgu ulang balik Kalau dia tidak ada coping skill yang baik dalam menghadapi situasi yang berisiko, high risk situation atau trigger, yang mana dia bagaimana dia boleh trigger untuk relapse, dia tak ada coping skill yang baik, maka untuk dia relapse tinggi. Okey, boleh jelas saya tu Okey, itu yang keempat. Yang kelima, motivation. Motivation ni motivasi diri lah. Perubahan dalam diri dia lah. Macam mana dia bermotivasi atau tidak. Orang yang punya motivasi rendah untuk relapse tinggi. Orang yang punya motivasi yang tinggi, relapse dia kurang. Itu je, kita kena faham. Emotional state dia, kita nak tengok state emosi dia. Emotional state ni yang negatif, emotional state yang negatif menyebabkan seseorang itu lebih tinggi untuk relapse. Apa yang dimaksudkan dengan emotional state yang negatif ni? Anxiety, depression. Okay, anxiety dan depression.
Makin mudah bimbang dia, makin mudah dia punya untuk relapse kembali kepada tingkah laku ketagihan. Begitu juga dalam keadaan kemurungan. Jadi bagaimana seseorang itu punya emotional state juga mempengaruhi seseorang itu relapse atau tidak. Kalau emotional state dia adalah negatif, seperti mudah marah, mudah bimbang, mudah sedih, yang keterlaluan tanpa dapat dikawal, dia akan mudah. Tapi emosional dia sentiasa gembira, bersemangat, bermotivasi, sentiasa bersangka baik, jadi sukar untuk dia relapse. Jadi emosional yang negatif lebih mudah dia relapse berbanding dengan emotional state yang positif. Okey. Yang terakhir sekali, penentu kepada relapse adalah social support. Contohnya, ada individu balik nak berubah. So bila dia berubah, pasangan dia terima dia, pasangan dia bagi dia support. Tak apa kan, abang boleh berubah. Keluarga dia support dia, kawan-kawan dia kata tak apa. Okey, kalau kau dia, aku akan bawa kau ke satu. Jadi social support dia bagus. Community dia support dia, tak apa dia nak berubah. Dia dah tamat sikit, ajak dia pergi surau, Jadi untuk dia relapse tu kurang. Tapi kalau dia tak ada social support, dia panggil support system tu tak berapa kuat. Dia balik saja lepas perawatan, kan, bapak dia cakap kat dia, kau ni memang tak boleh berubah kan sampai bila-bila, dah 2-3 hari. So isteri minta cerai. Orang kampung pandang dia ni kalau pergi masjid nak curi tabung masjid. Jadi social support dia tak berapa bagus. Jadi untuk dia relapse tinggi. Okay. Ini adalah antara kenapa individu itu boleh relapse. So as a counsellor, kenapa kita kena tahu determinants of relapse ni? Sebab kita nak bantu klien bagi coping skill yang baik. Mungkin disebabkan dia relapse tu disebabkan self-efficacy dia. Jadi kita akan bantu dia untuk menguatkan self-efficacy dia. Kalau akab self-efficacy dia adalah net positif kepada bahan tersebut, kita nak ubah kepada negatif. Kalau craving dia, kerinduan dia kepada bahan itu adalah tinggi, kita nak ubahkan kerinduan tu jadi kebencian. Kalau kata tak ada coping skill, dia yang tidak ada coping skill yang bagus, apa as a counsellor, what do you want to do? And then you bantu klien, you assist klien untuk bagi dia coping strategy. Kalau motivation dia rendah, jadi kita kena bagi motivasi dia supaya sentiasa bersemangat. Kalau dia banyak emotional state yang negatif, jadi as a counsellor kita bantu dia, bagi dia positive emotional state. Kalau social support dia rendah, kita bantu keluarga dia, bagi juga counselling keluarga, bagi juga counselling pasangan, bagaimana nak bagi bantu kepada mereka ni. Dan mereka ni memang kita faham, mereka ni sangat sensitif. Jadi bila kita bersama keluarga mereka, kita beri pemahaman kepada keluarga mereka dan juga pasangan mereka bagaimana mereka boleh membantu sebagai salah seorang yang terlibat dalam proses perawatan dan pemulihan jangka masa panjang. Jadi ini yang penting kita kena faham. Klien ni unik dia sebab dia menagih ni memang jenis dadah yang sama. Kata dia ambil ganja, memang dadah yang sama. Tapi sebab dia mengambil tu berbeza-beza. Itu sebab bila kita nak merawat seseorang tu, langkah pertama untuk kita faham adalah satu, dadah jenis apa yang dia ambil, yang kedua apa punca dia. Sebab bila kita nak bagi rawatan, kita kena tahu punca dia. Jadi bila kita bagi rawatan dia yang berkena dengan punca dia, ada kemungkinan untuk berubah tu ada tinggi. Tapi kita tak tahu punca dia, kita bagi rawatan. Contoh demam, kita bagilah Panadol, okey lah. Tapi kalau sesama, kita tak boleh bagi Panadol, kita bagi ubat lain. Jadi kita kena faham, untuk nak bagi ubat, kita kena tahu punca dia dulu. That's why as a counsellor, you kena tahu semua benda ni. Apa yang menyebabkan seseorang itu terlibat dengan relapse kembali. So, cikgu ulang balik banyak kali. Dalam proses rawatan, penagihan, tidak ada istilah gagal apabila seseorang individu itu relapse. Sebab relapse dalam counselling adalah satu perkara yang normal. Tapi bukan untuk dia diteruskan dengan relapse tu, tapi kita nak bantu dia mengenal pasti yang dipanggil sebagai high risk situation, iaitu apa trigger dia kepada seseorang itu boleh terlibat dengan penagihan dadah. Okay, itu pelajar mesti kena jelas bila terlibat dengan kongsi penyalahgunaan bahan. Okay, ini cuma cikgu dah terang. Kita tengok disease model. Kita dah belajar mula-mula kan, ada berapa teori yang menyebabkan seseorang itu menganggap penagihan. Kalau disease model ni dia melihat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, mereka dikategorikan sebagai pesakit. Pesakit yang kronik. Pesakit apa? Pesakit yang dikaitkan dengan bahagian otak. Di bahagian otak, iaitu dipanggil sebagai ketagihan. So ketagihan ni dalam disease model, bagi pengikut-pengikut model atau bagi mereka yang dalam bidang perubatan, mereka melihat penagih ini mereka adalah pesakit. Itu sebab pada awal-awal bulan tahun 1970-an
doktor ataupun sekretari dan pegawai perubatan ni dia berselisih pendapat dengan aktivis sosial dan juga kaunselor. Sebab kaunselor ni melihat penagih ni sebagai orang yang bersalah dan perlu dihukum dan perlu dibimbing. Tapi bagi doktor dan juga bagi sekretari, mereka ni perlu dirawat dan diberi ubat. Jadi untuk tempoh sekarang ni pada tahun start tahun 2000 ni, tahun 1999 hingga 2000 ni, jadi kita tu dah ubah paradigm kita. So kita melihat bahawa penagih ni bukan sekadar penagih dadah, tapi dia juga merupakan satu jenis penyakit yang perlu dirawat dari segi clinical base. Bukan sahaja bagi counselling saja semata-mata, tapi kita kena juga bagi terapi ubat-ubatan. Okey. Jadi cara dia paling mudah untuk kita nak merawat bagi mereka yang relapse ini adalah dengan cara apa dia? Total abstinence. Okey, dengan cara total abstinence. Apa yang dikatakan total abstinence ni adalah jangan dekati dadah atau jangan dekati bahan tersebut. Kalau kamu terlibat dengan alkohol, kamu dah mengambil tempoh rawatan, jadi cara untuk maintain and relapse prevention dia adalah pastikan anda tidak terjebak atau terperangkap dengan dadah tersebut. Itu disease model. Very simple. Dia panggil apa? This two injunction. Two injunction apa ni? Yang ni? Two injunction. You must be abstinent to be well. You have a chronic relapse disease. Dia kata dua je. Sama ada akan untuk awak kembali pulih atau awak akan terus menagih dadah. Mana satu pilihan awak? Dia berkata dua je. Okey, disease model bagi kata dua saja. Tinggalkan, kalau awak tak tinggalkan, awak terus akan mendapat penyakit lebih teruk. Contoh macam kecil manis lah kan. Doktor kata dua je. Berpantang daripada ambil gula berlebihan ataupun awak ambil gula dan awak akan jadi lebih teruk. Potong kaki. Macam-macam penyakit ada datang. Dan disease model sangat simple, sangat mudah. Abstinent tu Jadi terus abstinent tu. Okey. Jadi dalam disease model ni, apa yang kita peranan kaunselor dalam model ni? Pertama sekali develop daily structure. Contoh orang yang kerja manis kan, doktor akan bagi tahu makan macam ni, sukatan dia macam ni, kena ambil insulin, kena cucuk insulin. Begitulah kalau disease model, kalau bagi penagihan you kena buat macam ni, macam ni. Dia bagi daily routine tu apa perlu buat. Okey? Dan dia ada conduct self assessment. Contohnya tengok kandungan gula macam mana, dia akan check benda tu. Jadi learn about the nature of addictive disease. Kita bagi tahu bahawa addiction ni ada satu penyakit, macam mana nak hilangkan. Jadi kita manage dan kita kena faham, dia panggil kat sini identify and manage warning sign of relapse. Kita kena tahu apakah petanda-petanda yang seseorang itu, petanda-petanda amaran yang boleh menyebabkan seseorang itu relapse. Okey, jadi monitor dia on recovery kita juga memantau pemulihan dia, mungkin ada record dan work with family member and other who can play role in the prevention relapse. Dan disease model juga dia menggunakan satu pendekatan yang mana dia panggil keluarga ataupun orang yang terdekat yang boleh bantu dia. Okey, macam disease model contohnya kalau katakan kita berbalik kepada penyakit tadi tu. Kata yang datang tu ibu tu mendapat penyakit kecil manis yang kronik. Jadi dia kadang-kadang lupa kan. Pada masa dia ada penyakit lupa. Jadi dia akan panggil anak dia atau pasangan dia bagi tahu. Waktu-waktu demikian dia kena cucuk insulin. Macam tu dengan mereka yang pernah ketagihan, mereka yang terlibat dengan ketagihan ni, dalam disease model mereka kena bincang dengan keluarga mereka apa yang perlu mereka buat. Jangan bagi mereka duduk bersendirian. Okey? Jangan bagi mereka keluar malam, balik malam kena call mereka. Jadi doktor akan gunakan juga keluarga. Keluarga sebagai support system tadi tu. Okey? Dan apa peranan klien? Okey, peranan klien adalah need to build skill at each stage for long term maintenance lah. So klien perlu bina setiap stage tadi tu dengan kita panggil skill lah, stage skill. Okay. Okay. Yang ni developmental model. Dalam developmental model, dalam maintenance and relapse prevention, dia ada 6 stages. Pertama, transition, stabilization, early recovery, middle recovery, late recovery dan maintenance. Okay. Jadi klien apa? Need to build skill at each stage. Counselor help develop daily structure. And then 9 principles: self-regulation, integration, understanding, self-knowledge, coping skill, change, awareness, significant other support and
maintenance. Okay, ini adalah developmental model. Ada 6 stages. Okay, saya akan cerita dulu 6 stages ni apa dalam developmental model. Pertama ada transition tadi tu lah. Okay, kita nampak dia individu tu mula ada pengalaman kebergantungan tadi tu. Dia panggil severe symptom dan dependency need for treatment. So klien sudah tahu dia perlukan rawatan. So bila klien sudah tahu dia perlukan rawatan, dalam developmental model kita panggil dia fasa transition. Fasa transition. Maknanya dia sudah ada petanda dan dia nakkan rawatan. And then stabilization include detoxification, solve or facilitate determination of substance use. Okay. Dalam developmental model ni dan dalam maintenance or relapse prevention ni, dia ada panggil stabilization tau. Dia tak terus buat sesi counselling. Jadi mereka yang terlibat dengan substance abuse yang ada simptom ataupun dipanggil ketagihan lah, dependency, mereka perlu didetoksi dulu. Detoksifikasi dulu. Makanya mereka perlu diasingkan supaya mereka boleh keluarkan withdrawal symptom dia. Jadi mereka tak terus buat sesi counselling. Nampak? Mereka tak terus. Dia buat stabilization dulu. So bila kata stabilization, pelajar terus masuk dalam minda detoksifikasi. Maksudnya mereka yang terlibat dengan penagihan ni, mereka perlu detox dulu. Diasingkan satu tempat untuk detox. Macam-macam kalau pelajar baca, ada yang dikurung dalam bilik, ada yang mandi pagi, pukul 3 pagi kita siram dia dengan air sejuk. Itu dipanggil proses stabilization. Apa maksud di stabilization? Kita nak keluarkan toksik dalam badan dia dengan menggunakan kaedah detoksifikasi. Selepas itu bila sudah masuk fasa detoksifikasi, kita akan masuk pula yang dipanggil early recovery. So early recovery ni begin to manage thinking and feeling without use. Macam mana kita nak bantu dia, pemikiran dan perasaan dia berhadapan dengan situasi yang di mana dia tidak menggunakan bahan tersebut. Macam mana dia nak kawal. Ini panggil early recovery. And then bila dia dah masuk early recovery, pemikiran dia, perasaan dia sudah stabil, maka kita akan masuk middle recovery. So dalam middle recovery ni kita nak balancekan lifestyle dia dan change begin. Maknanya perubahan sudah bermula, iaitu kita nak seimbangkan gaya hidup yang lebih sihat. Okay, gaya hidup. Maknanya mereka yang terlibat dengan dadah ni, kita nak ubah tabiat dia. Kita nak ubah lifestyle dia. Daripada tingkah laku ketagihan kepada tingkah laku yang lebih sihat. And then pergi yang fasa terakhir dipanggil late recovery. So use counselling process to understand care, understand core psychological issue that might create relapse potential. Nampak dalam sesi counselling, dalam developmental model, dia akan pergi ke fasa late recovery. Nampak tak? Itu sebab kalau tengok Dr. Azmi masa dia buat presentation, ada seorang penagih, dia jumpa kita, dia kata dia nak berubah. So kita tanya dia balik, betul-betul nak berubah? Betul. Hantar dia pergi rawatan. Maksud bila hantar dia pergi rawatan belajar-belajar, bukan dia hantar buat sesi counselling, tak. Hantar pergi ke puspet untuk dia mengalami proses-proses ni. Transition, stabilization, early recovery, and middle recovery, and late recovery, baru dia akan masuk sesi counselling. Maknanya bukan awal dia jumpa kita, terus kita buat sesi counselling, tak. Bagi mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan, mereka perlu pergi terus ke pusat rawatan untuk dia bagi dulu yang dipanggil sebagai stabilization, iaitu detox ini. Itu sebab tak mudah-mudah kita ambil klien kita yang kuat, dia punya penagihan, tanpa dia sedar, kita terus buat sesi counselling. Tak, bukan macam tu kan. Terus buat detox. And then bila kita dah buat late recovery, baru kita akan maintenance lah. Kita akan maintenance. Maksudnya lifelong process of sharpening coping skill to deal with the life problem. Jadi pelajar, nota e-book cikgu tu, cikgu ada masukkan kat situ, iaitu baca bahagian, kalau nak dapatkan maklumat lanjut, baca kat e-book cikgu tu. Dekat situ cikgu ada sentuh berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dapat buat relapse prevention lah dengan menggunakan kaedah social learning, pembelajaran sosial. Ada dalam bahasa Melayu tu, pelajar boleh baca. Okey. Di dalam developmental model, satu lagi benda pelajar yang kena ingat adalah 9 prinsip. Dari 9 prinsip. Pertama sekali, self-regulation. Apa yang dimaksudkan dengan self-regulation adalah assist the client to develop a daily structure living without substance use. Jadi dia perlu kita bantu klien untuk dia ubah balik dia punya daily structure atau lifestyle dia lah dengan tidak menggunakan dadah. Sebab orang yang dadah ni dia boleh kata pagi ambil dadah, tengah hari ambil dadah, malam ambil dadah. Jadi bila dia orang tak ambil dadah, dia orang nak isi dengan apa benda tu? Mesti perlu ada pengisian tu. Jadi pengisian itulah yang penting
yang pelajar bantu klien. Okay. Integration, teaching the client continual self-assessment to understand the previous relapse pattern and intervene. Maksudnya integration ni maksudnya kita integrasikan dengan sistem pendidikan dengan membuat self-assessment bila dia berhadapan dengan relapse tu apa yang dia nak buat. And then understanding bagi accurate information about what contribute to a relapse in general lah. Kita bagi tahu dia secara ni kita bagi secara pendidikan. That's why dalam psikologi dalam substance abuse counselling, dia bukan saja clinical based but the psychoeducation based. Kita combinekan dia. Jadi understanding accurate information about what contribute to relapse in general, kita bagi secara general tentang relapse. And then self knowledge, kita kena kenal pasti apakah yang menyebabkan warning signs, iaitu tanda-tanda amaran yang menyebabkan dia boleh relapse. Coping skill, learn to avoid high risk situation and core belief that are unreliable. Change, kita bagi dia change iaitu create set of activity to use when this warning sign appear to avoid relapse. Awareness, iaitu kesedaran. Problem they are associated with the warning sign are discussed and solved. Significant other support, significant other support maksudnya working through this process with family and friend. And maintenance, consistent follow up and update of the relapse prevention plan are done. Jadi ini adalah 9 prinsip yang pelajar-pelajar perlu tahu. So cikgu berhenti dulu setakat ni untuk kita akan buat perbincangan. Dan next hari Rabu ni insyaAllah kita akan buat kelas tambahan dan kelas ganti. Kelas ganti hari Rabu kita akan bincang maintenance high level prevention social learning theory. Okay, dengan kita belajar macam mana social learning theory itu membantu seorang kaunselor untuk membantu klien dalam proses maintenance and relapse prevention. Okey, setakat ni ada soalan, silakan kalau ada. Ada soalan, silakan. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya ni. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak faham yang coping skill tu macam mana ya? Okey, coping skill ni bila seseorang itu relapse, dia mesti dipanggil ada trigger tau. Trigger ataupun dipanggil sebagai high risk situation. Cikgu bagi contoh mudah Contoh mudah untuk ketagihan lah. Contoh mudah orang yang suka shopping tau. Dia ada ketagihan shopping. Jadi kita ingat bukan substance abuse ni bukan pasal bahannya, jadi dia lebih ke ketagihan. Contoh orang yang suka shopping. Jadi orang yang suka shopping ni dia punya trigger adalah bila Shopee kan, bila dia tengok handphone dia Shopee, ciri-ciri dia akan buka. Jadi tanpa disedari dia akan beli. Jadi menyebabkan dia lepas tu dia menyesal, duit tak ada kan. Jadi coping ni adalah dia panggil daya tindak. Dalam bahasa Melayu dia panggil daya tindak. Jadi cara dia berdaya tindak apabila dia nak mengurangkan dia shopping yang berlebihan. Jadi salah cara dia adalah dia buang aplikasi Shopee dalam telefon dia. Itu satu daya tindak. Ataupun bila dia dengar keling-keling dia pergi minum air. Itu coping skill. Itu yang dimaksudkan dengan coping skill. Iaitu daya tindak apabila seseorang itu berhadapan dengan satu situasi yang berisiko atau dipanggil trigger yang pencetus ataupun dia panggil high risk situation tu. Okey, siapa yang tanya soalan tadi Nak ambil markah sikit. Siapa yang tanya tadi? Boleh tahu cikgu tahu? Ainam Alia. Alia jelas Jelas ataupun ya. masih Terima tak ada? kasih. Okey sama tu masuk coping. Apa ada soalan lagi? Silakan sebelum cikgu bertanya, lebih awak tanya Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Alif Fidaus Ya. Alif. Contoh kalau seseorang tu isap rokok kan, dia nak kata ketagih tu tak, tapi dia just kalau dia rasa nak dia ambil. Adakah tu return ataupun relapse? Okey. Dia ada rawatan tak Alif? Dia ada beli rawatan ke? Tak. Dia macam jenis yang kalau rasa dia nak dia ambil. Dia jenis bukan ketagihan dia. Dia maksudnya kan kita panggil dia bukannya dia bukan addict tau. Dia user. Dia bukan addict tapi user. Maksudnya dia sebagai pengguna saja. Tapi bagi cikgu lah kan, sebaik-baiknya tinggallah benda yang tidak beri manfaat pada kita ni. Sebelum dia jatuh kepada addict. Macam Alif Fidaus punya isu ni, kita panggil dia merokok tapi bukan ketagih. Dia bukan addict. Dia user.
Kan dalam penyalahgunaan bahan ni kita kan kategorikan kepada dua. Satu user. Okey, macam satu Alif Fidaus bagi contoh, dia suka-suka. Kalau dia nak ambil lah, dia tak ketagih pun, kalau dia tak nak dia boleh tinggalkan. Itu user. Okey, yang kedua kita panggil dia edit. Maksud dia tak boleh kawal. So kalau tanya pandangan cikgu, tu macam mana cikgu? Lebih baik tinggal lah benda yang tak beri apa-apa manfaat. Okey? Kalau dia dah suka-suka, kan banyak benda boleh buat kan? Banyak benda lagi yang dia boleh buat. Jadi kalau pendapat cikgu secara peribadi, tinggalkanlah. Sebelum dia pergi kepada fasa edit. Okey? Ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau budak yang berhormon edited dadah ni, dia akan melalui proses developmental model juga ke? Macam mana? Ulang balik soalan cikgu kurang jelas. Kalau apa ni, kalau kan sekarang kan budak pun ada terlibat dengan dadah juga kan. So adakah betul. stages dia tu sama dengan yang kita belajar ni, proses dia tu? Dia stage sama tapi mungkin pendekatan dia agak lebih santai lah. Sebab dia kanak-kanak kan. Jadi kanak-kanak mungkin kita menggunakan lebih santai dengan menggunakan pendekatan kanak-kanak. Yang lebih kita kalau nak bagi explanation pun kita bagi explanation yang bagi contoh-contoh yang macam tak adalah contoh yang terlalu tinggi. Tapi stage dia stage sama lah. Stage dia stage sama tapi mungkin pendekatan tu kita lebih bawa kepada pendekatan yang tidak begitu ilmiah, macam kanak-kanak sikit, lebih banyak membimbing lah. Tapi kalau orang dewasa ni macam pelajar lah, macam pelajar sekolah rendah dengan pelajar sekolah menengah kan, dan pelajar universiti. Sama je stage dia tapi mungkin pendekatan tu mungkin berbeza sikit dari segi pendekatan. Stage dia sama. Jelas tak Amy? Jelas cikgu, terima kasih. Okey, ada soalan lagi silakan. Sebab soalan kita punya CA ni dia banyak soalan aplikasi dia tak ada jawab dalam awak baca awak jawab tak, dia banyak soalan aplikasi. Jadi itu sebab kalau boleh cikgu nak pemahaman pemahaman pelajar. Okey, ada soalan lagi silakan. Silakan, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya Okey, cikgu nak tanya Nomizan. Nomizan ada di talian? Nomizan ada di talian? Nomizan? Tak ada Hazimah. Hazimah Azri ada di talian? Ada cikgu. Okey, Hazimah. Boleh bagi tahu tak cikgu? Apakah determinants determinant ataupun faktor-faktor yang penentu kepada seseorang itu boleh relapse? Bagi satu pun tak apa. Azimah, boleh Azimah? Salah satunya return. Bukan. Itu fasa ni yang determinants. Faktor-faktor yang boleh menentukan seseorang itu boleh relapse. Craving. Craving Okey, apa yang awak faham tentang craving? Boleh tak jelas pada kawan-kawan? Craving ni macam bila dah lama dia tak ambil barang tu. So jadi rasa nak ambil balik barang tu makin menebal. Makin menebal Bila dia jumpa barang tu auto dia akan ambil balik. Kemungkinan untuk diambil dia tinggi. Okey. Okey, Alif Najmi. Alif Najmi ada di talian? Ada cikgu. Okey, Alif Najmi, apa lagi pendorong determinants lah yang boleh menyebabkan seorang itu relapse? Contoh dia dari part dia emosi. Okey, emosi. Apa yang emosi yang menyebabkan dia cenderung? Emosi ni dia lebih cenderung untuk mempengaruhi seseorang tu untuk kembali relax. Kalau emosi dia negatif, dia mudahlah untuk relax. Kalau emosi dia positif tu, lebih sukar untuk dia relax. Okey. Contoh emosi yang negatif tu macam mana, Alif Najmi? Contoh dia anxiety, rasa nak marah. Okey.
Okay, terima kasih. Seterusnya cikgu nak dengar daripada ni Nur Syazana binti Rozi. Nur Syazana binti Rozi ada talian? Ada cikgu. Okay, Nur Syazana, apa lagi determinants of relapse? Self-efficacy. Self-efficacy Okay, apa yang awak faham tentang self-efficacy? Pasal kawalan diri. Macam mana diorang boleh bertahan untuk tak relapse. Macam tu. Dia macam contohnya, bagi satu situasi yang menyebabkan kawan-kawan awak lebih faham. Contohnya macam mana? Satu situasi tu, macam mana kita nak tahu self-efficacy dia tinggi atau self-efficacy dia rendah? Macam kalau kita diorang jumpa kawan lama and then macam kawan lama tu ambil alkohol. Lepas tu dia macam takut apa ni? Macam ambil balik macam tu. Macam tu kan betul kan? Maksudnya Itu mana dia kawal diri dia daripada tak ambil balik kalau dia bergaul dengan orang tu. Macam tu kan? kalau dia rasa dia mampu, kawal diri dia, mana kita tahu self-efficacy dia tinggi. Tapi rasa dia tak mampu, maksud self-efficacy dia rendah kan? Okay. Okay, good. Okay, Umar Muhammad Yusof. Umar ada di talian, Umar? Umar ada di talian? Ada cikgu. Okay, Umar, apa lagi? Determinants of relapse. Apa yang saya tahu adalah social support. Okay, social support. Boleh tak terangkan sikit kepada cikgu dan kawan-kawan yang lain? Apa maksud social support ni boleh menyumbang kepada relapse? Okey, contohnya seseorang tu baru balik daripada pusat penagihan. So, ada keluarga yang support, ada keluarga yang tak support. Contohnya keluarga yang support ni macam ada kawan-kawan yang support, ada keluarga yang support, contohnya kawan-kawan tu ajak pergi masjid ke. So, kemungkinan untuk dia relapse tu agak kurang lah. Kalau yang keluarga tak support tu macam dia palau. Dia palau, so kemungkinan untuk relapse tu tinggi. Okay, relapse tu tinggi lah sebab dia tak ada lagi cara lain untuk dapat coping skill. Jadi relapse adalah kembali pada itu adalah menyebabkan dia ni. Okey, mungkin ada lagi soalan ataupun nak bagi penambahan, silakan pelajar-pelajar. Cikgu buka ada 10 minit lagi. Silakan kalau ada. Syamimi ada talian tak Syamimi? Syamimi ada talian Okey, Syamimi apa lagi Syamimi yang Syamimi nampak determinants of relapse ni? Coping. Coping okey. Apa yang Syamimi faham tentang coping ni? Coping ni apa tu daya tindak dia untuk mengatasi penagihan tu. Macam kalau daya tindak dia tu kuat, daya tindak dia tu bagus, boleh hadapi. Contoh Syamimi, daya tindak yang bagus ni macam mana Syamimi? Bagi cikgu contoh boleh supaya kawan-kawan lebih faham. Contoh kalau dia marah, kalau dia ada apa tu cara lain, contoh kalau dia marah dia ambil wuduk ke macam tu, baguslah. Kalau dia tak ada daya tindak yang lain, dia minum alkohol ke ambil dadah ke macam tu, tak baguslah, dia boleh membawa kepada relapse. Okay. Maknanya seseorang yang mempunyai coping skill yang bagus, untuk dia terlibat dengan relapse rendah. Atau untuk dia kembali kepada penagihan ketagihan rendah. Tapi kalau dia tak ada coping skill yang bagus, dia akan kurang. Itu sebab dalam social learning nanti cikgu akan ajar macam-macam ada coping skill. Jadi coping skill ni pelajar bukan saja boleh kita gunakan untuk membantu klien, tapi untuk membantu diri kita dalam mengatasi kelemahan kita. Contoh kelemahan kita suka makan kan. Makan banyak. Itu kelemahan tu Satu hari kelemahan kita suka nak marah. Itu kelemahan kita. Jadi bila kita berhadapan dengan coping skill strategi ni, pertama sekali bukan saja kita gunakan untuk klien, tapi kita juga gunakan untuk diri kita sendiri. That's why cikgu suka sebenarnya subjek ni sebab dia banyak membantu kita coping skill lah. Sebab kita boleh gunakan untuk diri kita sendiri. Contohnya kita ada kelemahan kita. Setiap manusia ada kelemahan. Ada kelemahan orang suka tengok video-video lucah. Okay?
Jadi ada apa-apa soalan lagi? Kalau nak tanya cikgu boleh jawab 5 minit lagi. Silakan kalau ada soalan. Wan ada apa-apa soalan tak Wan nak tanya cikgu? Wan ada tak Wan? Ada setakat ni tak ada. Oh, okey, cikgu tengok tadi dalam cikgu punya ada 5 kumpulan saja ada hantar. Untuk kumpulan ada 5 kumpulan, ada 5 kumpulan lagi tak hantar. Kalau boleh kena hantar hari ni Kalau tak boleh hantar kepada email cikgu. Okey? Okey, hantar pada email cikgu hari ni lah kalau boleh So cikgu nampak tadi cikgu buka balik Latera ada 5 orang saja kumpulan yang ada hantar. So kena hantar ni lah insya-Allah. Okey? So yang tugas kumpulan tu ya kumpulan. Yes, saya. Okey. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa pelajar, kita berhenti dulu setakat ni, kita tundakan kelas kita dan insya-Allah kita akan ganti pada hari Rabu. So, Wan ingatkan cikgu lah, takut cikgu pula terlupa Cara-cara kita buat hari Rabu kita akan sambung dan lepas tu kita akan masuk professional issue dan undang-undang. Seronok kita masuk undang-undang ni, lagi best. Undang-undang ni kita akan tengok kajian kes. Kalau artis ni ambil dadah, apa hukuman dia? Kalau atlet ni ambil, apa hukuman dia? Apa yang dimasukkan dengan akta dadah berbahaya? Kenapa orang minum alkohol tak ada pula kena gantung? Tapi dia menyebabkan kematian. Dia semua melibatkan undang-undang. Undang-undang di setiap negara berbeza. Jadi kita nak faham undang-undang di Malaysia berkaitan dengan penyalahgunaan bahan ni. Termasuklah alkohol, akta racun, akta pengangkutan jalan yang melibatkan alkohol dan akta dadah berbahaya yang menyebabkan hukuman mati mandatori. Sekian pelajar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tundakan kita punya kelas pada hari ini dengan tasbih kifayah dan surah As.